Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas dalam setiap niat-niat kami, dalam setiap ucapan, perkataan, wirid, zikir kami, dan dalam setiap tindak tanduk amalan perbuatan amal ibadah kami, hanya semata-mata kerana Engkau jua, ya Allah, tidak ada yang lain. Daripada Engkau kami datang, ya Allah, dan kepada Engkau jualah kami semua akan kembali, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bahagia, insya-Allah. Ketenangan itu hanya ada apabila kita orang yang beriman benar-benar ingat kepada Allah. Apabila kita benar-benar pergantungan hati kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah segala-galanya. Ya, Allah lah segala-galanya. Segala-galanya adalah Allah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini saya ingin menyambung kembali perbicaraan berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Disebut dalam kitab Amali Ibnu Bishran, Anil Hasan an Anasin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, lakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-fi'l. Al-ilmu ilmani, ilmun bil lisan wa ilmun bil qalbi. Fa ilmul qalbi al-ilmu nafi' wa ilmul lisan hujjatullah ala bani Adam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Bukanlah iman itu bitamanni dengan dipanggil angan-angan. Ya, iman ini bukanlah dikatakan bitamanni dengan berangan-angan. Berangan-angan nak masuk syurga Firdaus nah, contohnya. Berangan-angan nak jadi orang yang baik-baik, orang yang saleh, tapi usahanya tidak ada. Wala bitahalli, bukanlah iman tu berhias-hias dengan pakaian, dengan jubah, ya, dengan ya, kenampakan perhiasan zahir, tidak. Lakin akan tetapi iman tu, kata Rasulullah SAW, ma waqara fil qalb, barang yang tetap, ya, tertunjam kuat, kemah dalam hati kita, wa saddaqahul fi'lu, dan dibenarkan apa yang diyakinkan itu, apa yang dalam hati itu dibenarkan dengan tindak tanduk, dengan tindakan, dengan perbuatan. Ya, bukan hanya sekadar yakin sahaja beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman qada dan qadar, beriman kepada Quran, beriman kepada kitab sebagainya, tapi mesti dibuktikan. Wasaddaqahul fi'lu, dan dibenarkan, dibuktikan apa yang kita yakini itu dengan tindakan, dengan perbuatan.
Sebab itulah kata Rabi'atul Adawiyah, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Ya. Kalau kita pergi ke Mesir, alhamdulillah al-faqir semasa di Mesir dapat menziarahi maqamnya, kuburnya Rabi'atul Adawiyah, salah seorang daripada waliyatun min awliya'illah, wali perempuan. Ya. Aku menyembah engkau wahai Allah bukan kerana aku nakkan syurgamu. Ini di antara kata-kata kalam daripada Rabi'atul Adawiyah. Ya. Aku menyembah beribadah kepada engkau wahai Tuhan, wahai Allah bukan kerana aku nakkan syurgamu. Tengok ya, ini cinta yang sejati, cinta yang hakiki seorang hamba kepada Khalik pencipta dia. Ya Allah, kata Rabi'atul Adawiyah, ya, qaddasallahu sirrah, aku menyembah beribadah kepada engkau bukan kerana aku nakkan syurga engkau, tidak. Dan aku beribadah mengabdikan diri kepada engkau ya Allah dengan segala amal ibadah taqarrub mendekat diri mereka bukan kerana aku takutkan neraka, tidak. Kerana nak selamat daripada neraka, bukan. Akan tetapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku beribadah mengabdikan diriku kepada engkau kerana rasa kecintaanku, ya, hubbi, cintaku yang sangat mendalam kepada engkau wahai Allah. Engkaulah kecintaanku, anta syauqi wa anta hubbi, engkaulah kecintaanku dan engkaulah kerinduanku wahai Tuhan. Itu dia, ya, makam yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Rabi'atul Adawiyah. Ya, bukan beribadah nak ke syurga, ya, bukan beribadah kerana takut neraka, ya, kita beribadah kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ayahanda bonda, siapa yang pernah belajar, ya, menadah kitab Ayyuhal Walad yang pernah saya baca di beberapa tempat. Dalam kitab Ayyuhal Walad itu ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, beribadah 70 tahun. Ya, tak pernah miss, tuan-tuan, ayahanda bonda. Kita ni miss sokmo, qiyamul miss, zikir miss, ya, duha pun tinggal, Quran pun tinggal. Ini 70 tahun. Istiqamah, ya, ibadahnya tak pernah tinggal. 70 tahun, bayangkan. Lalu Allah hantar satu orang malaikat. Allah Ta'ala nak lihat sejauh mana hamba ni betul-betul ikhlas beribadah kerana Allah tak atau perkara yang selain daripada Allah. Lalu datanglah utusan malaikat ini berjumpa dengan abid ahli ibadah ini. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya, ya, kamu tidak ada jaminan untuk dapat masuk syurga. Begitulah lebih kurang dia punya ayatnya. Ya, walaupun kamu beribadah 70 tahun, tapi kamu tidak ada jaminan yang kamu tu dapat syurga. Ya Allah. Ya, kita kalau berada di tempat ahli ibadah ni, 70 tahun ibadah, tiba-tiba dikatakan kepada kita, kamu ni bukannya ahli syurga, kamu bukan calon syurga, padahal dah 70 tahun. Agak-agak macam mana kita, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, kata orang Kelantan, lembik lututlah kita. Allah, 70 tahun ibadah, tiba-tiba dikata kita ni bukan ahli syurga, bukan calon syurga. Allah. Itu kalau kita barangkali. Tapi tengok, oleh kerana ini ahli ibadah, bukan semata-mata ahli ibadah, tapi yang memiliki ilmu. Ya, dia memiliki ilmu. Dia kata apa? Ya, wahai wakil Allah, wahai hamba, sesungguhnya saya beribadah selama ini bukan kerana nak ke syurga, bukan kerana saya takut neraka, tapi sebagai ibadah semata-mata kerana Allah. Ya, saya beribadah semata-mata kerana Allah, dengan Allah, dari Allah dan kepada Allah. Tidak ada yang lain. Bukan kerana nak syurga dan bukan kerana takut ke neraka, tidak. Allah. Lalu perkara ini disampaikan kepada Allah.
sedangkan Allah lebih maha mengetahui. Ya, malaikat pun ya terpegun. Malaikat wakil ni tadi, subhanallah, jawapan yang begitu hebat. Ya, aku beribadah selama ini, ya, selama berpuluh-puluh tahun ini bukan kerana nak syurga dan bukan kerana takut neraka, tapi aku beribadah semata-mata kerana Allah. Ya, kerana Allah, dengan Allah, dari Allah dan kepada Allah. Tidak ada yang lain. Lalu kembalilah malaikat ini bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Lalu dikatakan, wahai malaikat, berilah khabar gembira kepada hamba itu, hamba ahli ibadah tersebut, bahawasanya aku mengampuni segala dosa-dosanya. Subhanallah. Ya, bahawasanya apa? Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Inilah dia. Jadi, samalah seperti mana Rabi'atul Adawiyah. Ya, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ya, minta tolong pelajar-pelajar, ya, yang minat bahagian ni lah. Yang tak minat pun ramai. Dia bukan semua orang minat benda-benda ni, tuan-tuan. Walaupun ngaji di Mesir sekalipun, minta maaf, ya. Minta ampun, minta maaf. Orang yang minat perjalanan rohani, dia minat lah. Ada yang tak minat. Walaupun duduk di bumi Mesir sekalipun. Boleh faham maksud saya? Kalau orang yang minat dalam bidang kerohanian, dia akan cari. Dia akan bertanya di mana makamnya, kuburnya Rabi'atul Adawiyah. Subhanallah. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, aku beribadah bukan kerana nak syurga engkau ya Allah. Aku beribadah bukan kerana aku takut neraka engkau ya Allah, tapi aku beribadah kerana aku cinta dan kasih dan rindu kepada engkau ya Allah. Itu dia, ya, Rabi'atul Adawiyah. Baik, saya nak petiknya begini. Apa kata-kata Rabi'atul Adawiyah? Kata Rabi'atul Adawiyah, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Tarjun najah. Ya, kamu nakkan kejayaan, kelepasan di dunia, nak selamat daripada musibah, nak selamat daripada itu dan sebagainya. Dan di dalam alam barzah, kalau boleh nak selamat daripada siksa kubur di alam barzah. Dan di hari akhirat, nak selamat daripada huru-hara di padang mahsyar, nak selamat, ya, daripada tergelincir jatuh ke dalam neraka jahannam. Tapi walam tasluk masalika, sayangnya kamu tidak mengikuti jalan-jalan yang boleh membawa keselamatan kamu di dunia dan di akhirat. Kamu nak selamat di dunia, di barzah, di akhirat, tapi walam tasluk masalikaha. Sedangkan kamu tak ikut jalan yang boleh membawa keselamatan kamu kepada dunia dan akhirat. Macam mana? Bandingkan macam mana? Kata Rabi'atul Adawiyah, inna safinata la tajri alal yabasi, sesungguhnya perahu, ya, perahu dia tidak boleh, kalau dia perahu ni kalau atas dia tak boleh nak berlayar. Ya, sesungguhnya inna safina, bahtera ataupun perahu, dia tidak boleh berjalan di atas daratan. Inna safina tajri alal yabas. Ya, maknanya bahtera perahu dia tidak boleh berjalan di atas benda yang kering, atas benda yang keras, di atas daratan. Mana boleh? Ya. Apa pula perahu letak atas jalan raya nak berjalan? Boleh jalan? Tak boleh jalan. Begitulah keadaan ni. Satu, ya, perbandingan, satu perumpamaan yang cukup cantik yang dibuat oleh Rabi'atul Adawiyah. Jadi iman ni bukan sekadar orang panggil, ya, hanya berangan-angan saja. Ya, bercita-citanya, tindakannya tidak ada. Dah tahu kita ni jahil, kita kena wajib kita cari guru belajar. Dah tahu kita ni tidak kuat, berdoa banyak-banyak dengan Allah, kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang yang, ya, orang yang berjaya dalam hidupnya, orang yang ceria hidup, supaya kita mendapat memanggil sentuhan itu, dapat dipanggil tempias-tempiasnya kebaikan itu pada kita. Dalam keadaan kita tidak kuat, dalam keadaan kita lemah, kita ada Allah, minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah, ya, laisal imanu bitamani wala bitahali. Iman bukan hanya berangan-angan dan bukan dengan berhias-hias dengan hiasan luaran semata-mata, bukan.
Kadang-kadang kita tengok orang penampilan dia, Masya Allah. Ya. Macam pakai serban. Saya nak pakai serban 7 tingkat tak berani. Ya. Guru mulia Saidil Habib Omar mengijazahkan saya pakai serban hanya 3 tingkat saja, tuan-tuan. Kata Allah, tengok para habaib. Ya. 3 tingkatnya, tak lebih-lebih. Itu pun saya pakai 1 tingkatnya, saya tak berani. Rasa tak layak nak berpakaian seperti mana pakaian orang saleh, sedangkan kita tidak saleh. Begitu juga ya, kalau lihat setengah tu yang dah pakai jubah, lepas tu pakai jubah khirqah. Khirqah ni dipanggil khirqah ni jubah pakaian luar. Yang sebenarnya kalau segi ilmu tasawuf tarikat ni, ialah khirqah ni jubah yang dianugerahkan oleh syekh kepada murid setelah murid ini mencapai satu tahap kerohanian yang selayaknya dipakaikan dengan pakaian khirqah jubah luar. Saya tak pakai. Ya, saya tak berani nak minta dengan Habib, tak berani. Siapalah kita ni, kita banyak dosa. Iman ni bukan dengan bitahalli, dengan perhiasan luaran. Ya, tapi iman inilah ma waqara fil qalbi, barang yang tersimpan, ya, tertunjang kuat dalam hati, wasaddaqahul fi'lu, dan dibuktikan dengan tindakan. Ya. Kemudian Nabi sambung lagi, al-ilmu ilmani, yang kita nak tuju hari ni. Al-ilmu ilmani, ilmu tu ada 2. Semalam pun saya dah sebut, hari ni saya sebut sekali lagi seperti lalu. Al-ilmu ilmani, ilmu tu ada 2. Ilmun bil lisan, ilmu dengan lidah. Ya. Lidah, berbicara, bertutur, berhujah, masya-Allah. Wa ilmun bil qalbi, dan ilmu tahu dan rasa di hati. Ya. Ilmu dalam bentuk zauqi. Adapun ilmu bil lisan tu bil aqli, masih pada akal lagi. Ya. Yang nak kita ni wa ilmun bil qalbi, ilmu bil qalb, ilmu dengan jalan zauqi, merasai. Maka fa ilmul qalbi, kata Rasulullah, maka ilmu dalam hati ni, ilmu yang dapat merasai. Ya. Keterperasanan kita dengan Allah, rasa nikmat berhubung dengan Allah. Ya. Bila pandang makhluk, terpandang Khalik, hati kita, ya, bertali simpul dengan Allah, tidak semata-mata memandang pada makhluk, terhenti pada pandang makhluk semata-mata. Tidak. Ini dia katakan hati yang hidup. Inilah dipanggil ilmu yang manfaat. Fa ilmul qalbi al-ilmun nafi'. Maka kata Rasulullah, ilmu hati ini ilmu yang dapat merasai, ya, keterhubungan kita dengan Allah, keterperasanan kita dengan Allah. Kan kita ni banyak tak perasan dengan Allah. Ya. Dalam solat pun kita tak perasan Allah. Solat sesolat-solat, tapi kita tak perasan Allah. Kita tak sedar Allah. Kita tak betul-betul ingat kepada Allah. Tak rasa Allah. Ya. Wa ilmu lisan, dan ilmu lidah itu hanya perbicaraan, bertutur, bicara. Dan kita tak pelik sebenarnya. Orang yang bukan Islam pun, bila dia mengkaji tentang Islam, ya, dia pandai berbicara. Malah, wallahu alam, kita pun pernah dengar kan, ada anak-anak kita yang belajar di universiti di luar negara sekarang, yang ambil dalam kos dalam bidang Islam, yang mana pensyarahnya bukan orang Islam. Ya, dia hafal Quran, dia hafal hadis, malah kalah kita orang Islam ni. Tapi itu dipanggil ilmu lisan. Dia hanya pandai bertutur, berbicara, datangkan dalil Quran sebagainya. Ya, jadi wa ilmu lisan, ilmu hanya pada lidah saja, pada pertutur saja, itu kata Rasulullah, hujjatullah ala bani Adam, dia akan menjadi hujah, ya, ia akan memudaratkan pada anak Adam, terutamanya besok di hari akhirat. Itu dia. Dan terakhir saya nak berkongsikan sedikit, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, ya, an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa dalam disebut dalam Sahih Ibnu Hibban daripada Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir radhiyallahu an? Pernah satu ketika saya mendengar Rasulullah berdoa.
Apa Rasulullah berdoa? Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku pohon kepada engkau ilmu yang manfaat. Wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak ada manfaat, ilmu yang tidak ada faedah. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan doa ini dalam ruang komentar nanti insyaAllah. Saya buat live, ya, saya tolong tuliskan, kesian, ya, kalau tak nak belajar lagi, saya tak tahu nak kata apalah ayah dan bunda. Kata orang Melaka, ni kita bersiaran ni daripada Taman Bukit Katil, ya. Alhamdulillah saya tak tidur lagi pagi ni, walaupun banyak katil, ya, Taman Bukit Katil, ya. Saya sayangkan kepada ayah dan bunda, sayangkan pada muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tolong syarahkan, kita sebut, dan lepas ni insya-Allah saya tolong tuliskan lagi dengan setiap baris-baris dengan erti sekali. Ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu. Hadza min fadlillah. Ini semata-mata adalah kurniaan daripada Allah, bukan daripada saya. Ya. Ini sebagai asbab saja, ya. Hakikatnya Allah lah yang sedang membimbing kita semua kepadanya. Pandang Allah. Ya. Apapun kita kembalikan kepada Allah. Hakikatnya Allah yang sedang memimpin kita kepadanya. Kita tak ada apanya pun. Kita tidak ada apa-apanya pun. La haula wala quwata illa billah. Baik. Yang kedua, dalam kitab Ad-Du'a bagi Imam At-Tabrani, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salati subhi. Semalam kita baca hadis Rasulullah berdoa selepas salat subuh. Dalam riwayat ini pula, dalam kitab Ad-Du'a bagi Imam At-Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, apa kata Ummu Salamah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salati subhi. Rasulullah baca doa ni dalam sembahyang subuh. Ya, dalam salat. Boleh jadi waktu doa kunun ataupun boleh jadi dalam sujud terakhir, Rasulullah baca doa ini. Apa Rasulullah baca? Yang Rasulullah baca dalam sembahyang subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan tayyiba. Allahu Akbar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya, wa amalan saliha wa rizqan tayyiba. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sembahyang subuh. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan rezeki yang baik, ya Allah. Allahu Akbar. Ya, sayangnya Rasulullah kepada kita semua, tak lupa sebut tentang rezeki. Ya, sebab ini rezeki ini sebagai asbab untuk memudahkan kita untuk nak beribadah, betul tak? Cuba kalau kita rezeki kita sempit, kita kekurangan belanja, kekurangan itu, jadi membuatkan sikit sebanyak terkesan daripada kita ni nak beribadah dengan lebih sempurna. Ya, jadi harta ni, rezeki ni sebagai wasilah, sebagai alat. Ya, kalau kita ada rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, niatkan untuk agama kerana Allah, niatkan untuk akhirat, dapat pahala insya-Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan dua doa yang saya khusus, dan insya-Allah, ya, ana sa'aktub hadha doa. Saya akan tulis, I will write this doa lah. Cakap putih sikit. Ya. I have a English teacher insya-Allah. That he will teach me. Dia akan ajar saya bahasa Inggeris insya-Allah. Ya. I will write this doa lah. InsyaAllah saya akan kongsikan doa ini. Mudah-mudahan insyaAllah ada kebaikan kepada kita bersama. Ya, tolong share dan tolong, ya, kongsi-kongsikan kepada yang lain, ya, kepada adik-beradik kita, kepada, ya, adik-beradik kita, kaum kerabat kita yang terdekat, sahabat-sahabat handai kita. Itulah tanda sayangnya kita kepada mereka. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Saya tinggalkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.